Yo guys, and welcome to another video. Ramai yang tanya aku, Fazli, bila kau nak review Xiaomi 12 Pro ni, sebab ramai orang dah nak ambil telefon-telefon import kan. Yes, sekarang ni semua tak sabar nak beli telefon baru sebab this is an early year, and aku tak nak fikir pasal telefon baru dah lepas ni sebab dah ada Xiaomi 12 Pro yang kita nanti-nantikan. Has the best processor, has the best camera, has the best screen, has the best in everything. Xiaomi 12 Pro, betul tak? Semua orang fikir macam tu kan? Tak juga. Tapi sebelum tu, aku nak kena beritahu dulu yang Xiaomi 12 Pro ni berlawan dengan banyak telefon tau. Sebab bila dah keluar banyak telefon flagship yang baru, that is Samsung, lepas tu Apple lagi, Pixel lagi, ada banyak tau segmen ataupun banyak model yang Xiaomi 12 Pro tengah compete. Adakah telefon ni boleh lawan dengan brand-brand macam tu? Alright, first of all, korang mesti tahu aku review ni adalah model daripada China. So this is an imported version, bukan yang official ataupun global. So this is based on China set. Alright, let's get on dengan dia punya review. First of all, aku nak cakap this is the first phone daripada Xiaomi yang aku rasa macam a really rugged, a really soft, a really nice, a really flagship kind of feel. Sebab dia ada matte finish dekat belakang and nampak professional. Dia tak nampak macam kartun sangat, dia tak nampak macam a bit messy sangat. All around Xiaomi 12 Pro ni actually screams very high quality and very expensive, elegant kind of model ataupun brand. Since Xiaomi dah ubah screen ni dia jadi LTPO, so apa dia punya advantage and apa dia punya quirks, apa dia punya kelemahan yang ada dekat sini. So far aku tak ada nampak sebarang isu ataupun sebarang defect dekat telefon ni. Tak ada ghosting, tak ada masalah macam ada panel ataupun dead pixel ke apa ke, tak ada masalah langsung. Even aku boleh enjoy je tengok semua content, contohnya macam dekat dalam YouTube ataupun TikTok. And kalau kau nak tengok movie pun, macam aku ni jenis yang suka tengok app dalam Disney Plus, memang suka tengok Marvel Cinematic Universe tu, dekat sini really enjoy it. And kalau kau nak tahu, dia ada Quad HD display tau. So dekat sini memang dia boleh bagi highest quality screen yang korang boleh dapat. Obviously dengan AMOLED screen yang ada, yang Samsung bagi dekat Xiaomi ni, akan buatkan pengalaman korang tu lagi better untuk tengok mana-mana. Ataupun bila aku nak edit video ataupun nak edit gambar ke, tak ada masalah. And aku percaya je dengan calibration daripada Xiaomi 12 Pro. So that one doesn't really give any issue kan. It's a good thing dekat sini. Tapi tak semua orang suka dengan curve screen yang ada dekat Xiaomi 12 Pro ni, sebab kiri kanan dia curve tak macam yang 12. So dekat sini akan ada isu untuk orang yang tak suka ataupun suka pakai screen protector. So this one I can confirm to you guys, it has a double screen ataupun curve display. But bagi aku sendiri tak berapa nak terkacau sangat sebab dah terbiasa dengan flagship kind of devices, and all those devices memang akan ada curve screen dekat kiri dan kanan. But tak ada curve screen macam a few devices yang lain, contohnya macam atas bawah ada juga yang curve, tapi yang model ni specifically Xiaomi 12 Pro tak ada, hanya dua ni je. Tu yang aku boleh confirmkan dekat korang dekat sini. Next, kita akan cakap pasal dia punya stereo speaker. It should be good kan Fazli? Betul tak? It should. Tapi it's not. Nak cakap macam mana? Okay. At first memang aku kata this thing has a Dolby Atmos sound tau. So dekat atas dan bawah nampak speaker dia, wow, besar gila kan? Mesti kalah telefon-telefon lain, betul tak? Actually tak. So dekat sini aku comparekan dengan iPhone 13 Pro, dia punya loudness, dia punya clarity actually ada dekat iPhone lagi berbanding dengan telefon ni. So dekat sini aku over expect dekat Xiaomi 12 Pro. So kalau korang nak speaker yang kuat, loud and really clear dekat telinga and has a lot of bass, this one doesn't. Tu yang korang kena tahu. So dekat sini aku harap korang boleh faham, kalau korang pentingkan speaker dia lagi kuat, speaker dia ada bassy and dengar pun jelas, tak ada dekat sini, hanya ada dekat iPhone 13 Pro. Nanti kan aku punya review Samsung pula nanti. Alright, how's the battery life Fazli untuk telefon ni? This thing has 4600 mAh, so it's really huge. Not that huge tapi tak small, ataupun tak kecil. Kenapa aku banyak benda nak kena cakap bahasa Inggeris? Anyway,
ada banyak benda yang aku boleh cakap dekat sini. Contohnya macam this thing has a LTPO display, should save a lot of battery. Tapi mengikut pengalaman aku sendiri pakai telefon ni dengan 120Hz yang boleh refresh rate sampai 1Hz tu. So itulah advantage pakai LTPO kan, boleh jimatkan bateri. But I'll get just 4 hours battery life je dekat sini. Yes, betul tu. 4 hours je untuk 120Hz display yang aku set as default. And untuk dapatkan a decent battery life, I'll go to 60Hz. Aku terpaksa pakai 60Hz bila aku nak balik ke Kuala Lumpur. Aku daripada Terengganu ni. Sebab aku guna telefon ni as navigation, terpaksalah pakai 60Hz untuk jimat that battery life. So to keep in mind yang LTPO tak semestinya function untuk jimat bateri. Yes. Ataupun mungkin dia tak optimize lagi, mungkin software update akan fix that issue. But bila pakai 60Hz tu bolehlah sampai 6 ataupun dekat 7 jam battery life. Yang tu korang kena keep in mind untuk kalau nak save bateri, pakai 60Hz. Korang kena faham, aku pakai ni macam light use je. Nak tengok notification, nak reply WhatsApp, nak tengok komen dekat Facebook. Tu like basically light use untuk 4 jam 120Hz. So harap korang faham sendiri. But ada substitute dia dekat sini, that is ataupun advantage je pakai 120 watt fast charging untuk telefon ni. Yes, it will get 18 minutes je daripada 0 sampai 100%. Yang tu boleh respect dekat Xiaomi sebab siap bagi dalam kotak kot. Tak macam telefon lain yang like tak sampai this minutes of charging time. Untuk Xiaomi 12 Pro, yes, this thing wins. Tapi kan, kenapalah dia tak bagi short lagi? Sebab kalau tengok yang 11T Pro tu like 18 minutes ataupun 17 minutes charging time dekat sini tau. Yang 18 minutes tu dekat 11T Pro. So dekat sini 1 minit tu advantage, yes, ada dekat Xiaomi. Improve jugalah kan, lagi laju daripada 11T Pro. So kalau kau nak tahu mana yang dapat winning charging time, probably yang ni tahun ni. Okay, sebelum aku pergi dekat dia punya bad things about Xiaomi 12 Pro, why not aku cakap pasal dia punya kamera dulu Alright, kamera dia dekat sini ada 3 50 megapiksel. So ada wide, ultra wide dan juga telephoto. 2 kali zoom. Dia dapat tangkap gambar yang bagi aku a nice looking camera in a smartphone. Aku have no doubt sebab aku paling suka bila dia dapat capture that nature bokeh effect. So aku tak perlu nak buka portrait mode untuk tangkap gambar bagi bokeh dekat belakang. This thing has macam a really shallow depth of field bila korang tangkap gambar in short distance. So dekat-dekat boleh tangkap gambar yang lawa and quality is top notch. Sama juga macam kamera kau tangkap gambar malam ke, kau tangkap gambar siang ke, kau tangkap gambar selfie, mungkin tak berapa nak prefer dia punya skin tone which is quite white and quite soft. Tapi aku dah off kan. Ada juga efek tu tapi aku sebagai orang yang insecure juga dengan kulit muka akan kata boleh je, tak ada hal lah. Macam tu lah. But in all scenes of scenario, aku rasa macam this sensor has a good quality camera. So korang tak perlu nak risau sangat kalau tangkap gambar tak jelas ke apa ke. Bagi aku gambar dia memang ada dynamic range yang bagus, tak macam overly HDR macam sebuah telefon pixel. Lepas tu tak nampak over sharpen sangat. Dekat sini korang boleh adjust dekat setting sama ada nak tukar filter-filter korang tu. As far as I know, kalau korang offkan AI tu, dia akan tangkap gambar a bit flat bagi aku. So kalau korang nak fun a bit and tak nak edit sangat, boleh je pakai all the filters ataupun turn on je dia punya AI mode. Aku actually suka dengan dia punya night mode punya gambar. Nampak okay lah untuk kita enjoy the moment kan. So dia tak ada nampak macam tak best, tak lawa. So dia nampak macam that's good enough. Bagi aku punya mata nampak gambar tu, but there's a lack of feature dekat sini. Sebab apa Fazli kau cakap macam tu? Takkanlah ada kekurangan dekat telefon ni kot. It has. Kalau kau tahu kan, aku pakai banyak flagship kan, so ada kekurangan je dekat sini. Contohnya, dia lack of zoom ataupun orang kata telephoto lens. Ya Fazli, ada 2 times zoom kot. Tapi dia kalah dekat sini sebab quality zoom dia tak berapa nak high quality sangat. Okay, sebab aku dah comparekan dengan iPhone 13 Pro and Samsung juga. This thing has the least favorite untuk dapat tangkap gambar quality bila zoom in. Okay, even though dia pakai 2 kali and it's not enough. Lepas tu that macro shot tak ada. Contohnya aku nak tangkap gambar batu ke, nak tangkap gambar yang lagi cantik close up, tak boleh dekat sini sebab dia blur, tak dapat nak focus on that surfaces. Sebab dia tak boleh nak focus kan macro shot ataupun short distance of lenses ataupun focus. It lacks of 2 things yang aku rasa find it crucial untuk sebuah telefon flagship. So dekat sini korang perlu tahu pasal tu. And kalau korang nak tahu jugalah kan,
dia dapat rakam 8K video tau. 8K video dia really function. Tapi masalahnya dekat sini, masa tangkap video 8K tu, dia boleh jadi haze dekat lens sebab dia terlalu panas. Ya, betul tu. Adik aku tangkap gambar 8K kan, rakam video 8K dekat kawasan Kuala Terengganu, but dia perasan something different. Kenapa macam kabus dia punya kamera? Lepas tu boleh tengok dekat lens, lens ni berkabus. So aku actually macam dah cuak dah, tapi bila biar lama-lama nampak macam okay, dia dah lari dah. Tak ada dah haze tu sebab dia tak panas. So dekat sini don't prefer 8K, just record in 4K je. Okay, that's enough. Tu je aku boleh kata. Mesti kau nak tahu juga kan pasal dia punya Insta stories. Let's not talk about that, okay? Sebab kau sendiri tahu. Alright, let's talk about processor pula kali ni. This one uses Snapdragon 8 Gen 1. Untuk orang yang tahu pasal dunia Snapdragon sekarang ni, it's a bit chaos sebab dia ada heat issues. So, is it affect this mobile ataupun this phone, Fazli? It has. Tapi mungkin korang tak perasan kalau korang tak guna game dalam 2 ataupun 3 jam. Alright, untuk short time of gaming, aku boleh kata less than 1 hour sebab aku memang pakai less than 1 hour untuk main game. Tak ada masalah and tak ada heat issue tu. Cuma bila kau pakai lebih 2 jam, 3 jam kan, kau mula rasa dia panas and cuba untuk stabiliskan dia punya frame rates. And kau dah rasa panas dah masa tu. Tapi untuk pakai apps lain contohnya kan, sebab untuk casual user mesti minat juga nak pakai telefon ni, tak ada masalah. And nampaklah yang Xiaomi cuba untuk cool down this phone bila pakai telefon ni lama-lama. And it's not a struggle. And tak ada masalah untuk orang yang memang guna untuk social media and gaming a bit. Cumanya kalau korang memang overly main game all the time, you might find an issue dalam telefon ni. Tu je ke? Tak juga, ada lagi. Kalau kau nak tahu, dia pakai Android 12 and MIUI 13 latest and greatest dekat sini. So semua benda yang korang tahu pasal security, korang tahu pasal widget, korang tahu pasal dia punya operating system yang lagi smooth is here. Animation semua ada. Tapi dekat sini dia ada a few things yang aku perasan. That is dia punya smoothness ni tak semestinya bagus. Okay, maksud aku dekat sini dia ada juga feels a bit jittery. Contohnya macam walaupun pakai 120Hz tu kan, kau akan nampak dia punya stutter a bit dekat apps, mana-mana social media, mana-mana action yang kau buat, swiping tu memang akan ada. Cuma dia tak selalu. Akan ada, cuma tak selalu. Mungkin boleh dimaafkan lagi untuk korang. Tapi untuk pengalaman aku sendiri bila pakai telefon lain, telefon ni paling banyak. Tu je lah yang aku boleh kata pasal Xiaomi 12 Pro punya software. Kau boleh tahu benda ni bukan global version tau, ataupun global ROM. Ni China punya set. So memang official dekat China macam ni lah kau akan dapat. Tapi untuk global mungkin a bit better. Cumanya dekat sini sekarang belum ada yang stabil lagi untuk global ROM. Alright, supposedly dah habis kan? Ada lagi. Okay, kalau kau nak tahu lah kan, ada disadvantage je lah untuk China set ni. Sebab dia pakai MIUI yang untuk China kan, dia tak ada support a lot of widget yang biasa kita pakai. Contohnya macam calendar, keep, photos, tak ada dekat dalam ni. Dia tak support. So dia tak bagi option tu untuk add all those widgets dekat sini. So untuk widget yang dia nampak dekat China ROM tu, yes, ada dekat sini. Cumanya untuk software-software lain ataupun apps-apps yang lain, tak ada. Dia tak support. Cringe dekat sini. Kenapa dia tak letak? Kenapa dia tak support? Overall, aku boleh kata tu je lah pasal Xiaomi 12 Pro. Aku beli harga dia tak silap aku RM3,200 untuk Xiaomi 12 Pro, 8GB of RAM, Snapdragon 8 Gen 1. Bagi aku not really worth it untuk China ROM, tapi untuk global insyaAllah akan lagi better daripada yang ada dekat Xiaomi 12 Pro dekat sini. Sebab ada banyak improvement yang diorang perlu buat untuk bagi telefon ni rasa a bit decent daripada flagship phone yang lain yang harga like 5,000, 4,000 kan. This is the competitor yang kita tengah closely tengok. Tu je lah. Alright, macam biasa guys, leave a like and subscribe. See you some keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye.